Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dalam cerita dan sudah pasti fokus kali ini terus terarah ke negeri Melaka menjelang hari pengundian yang bakal berlangsung pada 20 November. Dan dalam pada kita bercerita, kempen-kempen dijalankan dalam SOP baru. Ahli-ahli politik kata mereka banyak keterbatasan untuk berkempen. Kami di Astro Awani juga sentiasa menyediakan platform untuk mereka menyuarakan pandangan dan juga aspirasi mereka. Di mana kalau dalam istilah Gusti, pertandingan di pilihan raya negeri Melaka boleh diibaratkan seperti Royal Rumble, di mana majoritinya di semua 28 don sekurang-kurangnya berlaku pertembungan 3 penjuru dan tidak kurang juga don yang menyaksikan pertembungan sehingga 6 penjuru. Justru malam ini pada jam 9.30 malam kami akan bawakan suara 6 wakil daripada setiap parti yang bertanding untuk tampil dengan tawaran mereka kepada rakyat. Di penjuru biru, Barisan Nasional BN akan diwakili Setiausaha Negeri Melaka Datuk Mustafa Musa. Di penjuru merah, Pakatan Harapan PH diwakili bekas Ketua Menteri Melaka yang juga calonnya di N717 Don Bukit Katil Adli Zahari. Di penjuru biru yang satu lagi, Perikatan Nasional menghantar Seri Kandi baharunya calon di N02 Don Tanjung Bidara Datuk Mas Ermiati Samsudin. Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia Putra mempertaruhkan naib presidennya Muhammad Khairul Azam Abdul Aziz, manakala Parti Perikatan India Muslim Nasional IMAN tampil dengan calonnya di N08 Macap Jaya iaitu Abdul Aziz Ossan Kasim. Dan akhir sekali Gagasan Bebas diwakili oleh calonnya di N26 Dun Serkam Datuk Nur Azlan Shah Hazali. Dan juga pastikan anda saksikan siaran khas Melaka Milih tawaran untuk semua parti 9.30 malam, di mana Astro Awani juga akan menyiarkan semula siaran khas ini pada malam grand finale kempen PRN Melaka pada Jumaat ini 8.30 malam. Antara individu yang kami tugaskan untuk mendapatkan setiap wakil-wakil politik untuk menyatakan aspirasi dan harapan mereka ialah orang kuat kita yang harus kuat di Melaka. Firdaus Azil sudah pun bersedia untuk berlintas langsung bersama dengan kita. Firdaus, saya tahu Firdaus berkampung di Melaka dah lama. Ni minggu terakhir, pecutan terakhir, banyak assignment. Tetapi apabila ditugaskan untuk mendapatkan setiap wakil-wakil setiap parti ini, dia bukan tugas yang sukar. Namun, ianya perlu dilakukan dengan cara yang terbaik supaya semua wakil parti dapat menyampaikan aspirasi dan juga tawaran mereka dengan adil dan seimbang. Ceritakan cabaran-cabarannya, Firdaus. Okey, baik. Terima kasih, Zul. Sebelum itu, mungkin saya boleh berkongsikan saya berada di antara don yang dipertandingkan untuk pilihan raya negeri Melaka ini, iaitu don N22 Bandar Hilir, di mana di sini terletaknya Museum Maritim yang menempatkan replika kapal. Ada kapal perang di hadapan saya. Dan di belakang saya itu ialah replika kapal Flor di Lama, kalau tak salah saya, antara flagship, antara kapal yang ditugaskan untuk buat penjelajahan di Goa dan juga penjelajahan untuk di Selat Melaka. Tetapi apabila saya memandang bahtera ini, sudah pasti saya akan teringat bahawa untuk mengemudui bahtera ini memerlukan nakoda. Dan jadi bagaimana nakoda itu akan meyakinkan untuk mengikut bahtera ini. Itu yang saya cuba kaitkan dengan manifesto kali ini. Siapakah, parti manakah yang boleh menerajui nakoda itu. Jadi itu sebabnya saya mencari, bukan mudah ya untuk kita mencari calon-calon, bukan mudah untuk kita mencari calon bagi setiap, kerana kita tahu di dalam parti-parti ini, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, malah Gagasan Bebas ataupun Putra dan sebagainya, IMAN juga ada. Kita memerlukan mereka ada struktur, jadi bukan mudah untuk kita memilih. Maka saya pun bermula, kalau tak salah saya bermula dengan Perikatan Nasional. Jadi saya bertanyakan kepada wakil-wakil parti, siapakah yang boleh ditugaskan. Pada mulanya adalah nama-nama yang naik seperti calon untuk Teluk Mas, iaitu Datuk Rafiq Naizam Mohidin. Ada juga yang mengatakan Datuk Mas Ermiati juga mungkin calon yang terbaik. Tetapi selepas saya mendapat green light daripada pihak pengurusan parti, daripada pihak pimpinan parti, maka saya pun berjaya mendapatkan Datuk Mas Ermiati, antara yang akan mengenengahkan, akan menjual manifesto Perikatan Nasional. Dan untuk Pakatan Harapan juga saya bertanyakan kepada, sebab apabila kita turun, mudah untuk kita berurusan, berhubung dengan mereka, dan mereka memutuskan bahawa bekas Ketua Menteri Melaka yang sekali lagi dicalonkan sebagai calon Ketua Menteri calon Ketua Menteri untuk Pakatan Harapan
Adli Zahari yang bertanding di DUN Bukit Katil adalah individu yang paling layak untuk menerangkan tentang perincian manifesto. Dan bagi Barisan Nasional, yang ini agak mungkin mengambil masa lebih sedikit. Pada mulanya mereka berkata yang paling sesuai ialah Setiausaha Agung Barisan Nasional, iaitu mantan Menteri Besar Perak Datuk Seri Diraja Zamri Abdul Kadir, dan semalam pun kita dapatkan, tetapi akhirnya mereka menukar keputusan mungkin yang lebih sesuai untuk menjual manifesto Barisan Nasional di Melaka ialah anak Melaka sendiri. Maka saya pagi tadi baru sempat mendapatkan Setiausaha Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka yang juga merupakan Setiausaha Barisan Nasional Melaka, Datuk Mustafa Musa, yang lebih dikenali sebagai ataupun lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Musa. Jadi itu pun kita sudah berjaya sediakan untuk untuk parti Putra pun nasib baik kita ada connection, jadi mudah untuk kita meminta, tetapi disebabkan kekangan waktu ketika itu kita terpaksa meminta beliau saudara Khairul Azam menghantar melalui telegram dan sebagainya untuk calon bebas, iaitu kita kena pergi ke Serkam mencari calon bebas Datuk Nur Hazan, yang mana ketika itu beliau ada macam tengah berkempen, bukan berkempen seperti yang boleh melanggar SOP, tetapi beliau akan menaiki kuda ketika itu. Itu pun kita pergi dapatkan tentang apakah perincian, sebab kalau bebas ini dia lebih agak bebas ni agak rumit sedikit ataupun agak complicated sedikit, sebab kita tahu tak semua calon bebas berada di bawah lembayung sama, tetapi selepas kita berbincang, maka Datuk Nur Hazan yang paling sesuai, dan juga Iman pun ada juga, Zul. Firdaus, itu yang kita katakan tadi, sebagai wartawan yang berpengalaman dan juga melakukan banyak tugasan di pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil serta negeri, ini adalah satu tugas yang boleh dikatakan BAU, perkara yang biasa dilakukan oleh Firdaus. Namun apabila platform itu kita berikan tawaran parti politik itu, setiap parti politik ada strateginya masing-masing untuk dan juga mengenal pasti individu yang paling sesuai untuk menjual manifesto mereka. Kalau PH itu Firdaus kata jelas bakal ketua menteri yang mereka cadangkan tampil terus. Tapi bagi BN dan juga PN, apa cerita di sebaliknya yang kita perlu fahami? Mengapa parti-parti ini juga begitu berhati-hati untuk tampil dan menampilkan individu-individu tertentu untuk muncul dalam siaran khas kita malam ini? Baik, saya kira untuk menjadi jurucakap parti yang menjual, menjadi salesman ataupun saleswoman untuk menjual perincian di dalam manifesto itu perlu memerlukan persetujuan, orang kata persetujuan majoriti. Jadi untuk Pakatan Harapan memang mudah, mereka terus tak cakap banyak, terus nominate ataupun mencadangkan calon untuk Bukit Katil yang juga bekas ketua menteri. Tetapi untuk Perikatan Nasional, kita tahu bahawa sejak pelancaran manifesto, maksudnya sejak awal lagi, media ternanti-nanti siapakah agaknya calon ketua menteri dari Perikatan Nasional, dan ini pun telah kita sampaikan, telah pun kita bawa, kita tanyakan kepada pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita tanyakan kepada Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Malah semalam ada satu majlis yang melibatkan Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Sri Azimi Ali pun kita tanya juga, kita usik-usik siapakah agaknya calon, kerana yang naik antara calon-calon Perikatan Nasional ada dua nama yang sentiasa dibualkan, dibahaskan, iaitu calon untuk Perikatan Nasional untuk Tanjung Bidara, Datuk Mas Emiati Samsudin, yang juga merupakan ahli parlimen Masjid Tanah kalau tak salah saya, dan seorang lagi ialah calon untuk Teluk Mas, calon Perikatan Nasional Teluk Mas, Datuk Rafiq Naizam Mohidin. Jadi kita memerlukan, sebab kita tak nak terlibat, sebab kita ada dengar-dengarlah ada beberapa laporan mengatakan bahawa mungkin ada mereka memerlukan lebih banyak perbincangan untuk memutuskan siapa antara dua ini, tetapi setelah diputuskan oleh yang kita dapat green light ialah Datuk Mas, maka kita pun pergilah kepada Datuk Mas untuk mendapatkan. Dan Barisan Nasional juga pun ada juga orang kata gosip ataupun laporan-laporan yang kita masih memerlukan masa untuk menentukan tepat atau tidak. Tetapi antara nama kita cuba juga dapatkan adakah Datuk Seri Sulaiman yang juga merupakan calon ketua menteri daripada Barisan Nasional boleh bercakap ini dan sebagainya. Tetapi pada mulanya saya mendapat kita menyampaikan permohonan, mereka kata mungkin Setiausaha Agung Barisan Nasional paling sesuai Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Tetapi pada minit-minit terakhir semalam pegawai beliau call kata mungkin kita bagi anak Melaka lah sesuai sikit kan, tetapi dan mereka putuskan Setiausaha
Perhubungan Negeri Melaka, Datuk Mustafa Musa ataupun Cikgu Musa yang Cikgu Mus yang paling sesuai. Apa cerita di belakang itu mungkin tidak berapa sesuai untuk kita, sebab kita tak nak terlibat dalam gosip-gosip. Gosip tu Firdaus simpanlah bersama dengan rakan-rakan media yang lain. Tapi Firdaus, berbaki kurang hari ini hari Rabu, Khamis, Jumaat, kempen tinggal 2 hari sahaja lagi. Tapi bagi wartawan, pecutan terakhir untuk orang politik juga adalah satu tanggungjawab besar untuk wartawan juga. Kita nak kejar story, kita nak kejarkan banyak juga skup-skup yang bakal muncul pada saat-saat akhir ini. Pada pengalaman Firdaus, apa yang membezakan pengalaman di pilihan raya negeri Melaka ini berbanding dengan liputan-liputan yang lepas? Apa yang paling signifikan untuk seorang Firdaus Azil? Okey, seperti kita sedia maklum, kali ini merupakan orang kata testament ataupun acid test untuk melihat sejauh mana, sebab tadi Zul ada cerita ada menggunakan terma Royal Rumble, yang tu attack A, attack B, attack C, termasuklah player-player seperti Putra dan sebagainya. Kali ini apabila kita, sebab kita kecabaran kita ialah kalaulah saya bercakap tentang pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum dahulu, yang mana kita pun ada, ataupun pilihan raya negeri, Sabah sebagai contoh. Sabah ni mungkin kes yang agak unik sikit, tetapi kalau dahulu biasanya majoriti ataupun dominan coalition ataupun pakatan politik yang dominan antara Barisan Nasional serta Pakatan Rakyat ataupun Pakatan Harapan yang kini dikenali sebagai Pakatan Harapan. Kali ini dia agak berbeza sedikit. Kita di satu sudut kita bercakap tentang major player dahulu, ya, Perikatan Nasional, kita ada Barisan Nasional, kita juga ada Pakatan Harapan. Antara kalau Pakatan Harapan versus Perikatan Nasional dan Barisan Nasional itu mudah, tetapi Pakatan Harapan versus Pakatan Harapan versus Perikatan Nasional dan juga versus Barisan Nasional, yang mana kita tahu di negeri Melaka mereka bertempur antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional di pusat, kerajaan pusat, mereka bersama-sama. Itu antara PAS, ada Parti Peribumi Bersatu Malaysia, UMNO, MCA, MIC dan sebagainya. Semua ini komposisi di dalam kerajaan pusat. Malah saya juga sempat bertanya kepada Datuk Seri Azmin sendiri semalam. Datuk Seri, dekat kabinet agak rasa awkward tak? Sebab apa yang terjadi di Melaka ni? Dia pun kata, saya pun pening, Perdana Menteri pun pening. Ini mungkin just berseluruh lah, tapi kita tidak akan lebih-lebih interpret. Tetapi gambarannya rakyat di bawah juga pening. Pening. Jadi itulah bagi saya agak menarik. Ini adalah sejarah yang akan saya cuba digestkan dan cuba sampaikan sebaik mungkin untuk penonton Astro Awal ni. Firdaus aktif di Twitter. Kita pun tahulah kadang-kadang dia ada luahan perasaan pendek-pendek je ayat dia dekat Twitter tu. Firdaus mungkin dapat ceritakan, apabila aktif di Twitter, kadang-kala orang ada expectation apabila Firdaus turun di lapangan, bagaimana untuk imbangkan satu perkara dan juga bagaimana suara rakyat, suara anak-anak Melaka ini. Adakah mereka teruja untuk mengundi? Kerana apabila saya tanya rakan-rakan yang berada di Melaka, ada yang kata, oh saya takut lagi nak keluar sebab COVID-19. Ada yang kata tak nak balik kampung, ada yang tak nak mengundi. Bagaimana kita memahami realiti rakyat Marhain yang mungkin bukan menjadikan isu politik sebagai keutamaan dalam hidup mereka, tapi mereka perlu menunaikan tanggungjawab. Apa sentimen kalau Firdaus mendekati mereka? Okey, seperti yang kita tahu, mungkin tolak tepi soal politik dulu, walaupun ia berkait rapat dengan pemilihan kali ini, tetapi rakyat negeri Melaka memikirkan akan memilih gabungan, sebab ini bukan untuk setahun dua, bukan untuk sementara menunggu pilihan raya umum, tidak. Ini adalah kerajaan full term, 5 tahun. Jadi mereka perlu memastikan parti mana yang paling sesuai. Sebab kita tahu Perikatan Nasional ada pengalaman, pemimpin pucuk pimpinannya ada pengalaman mentadbir negara. Barisan Nasional sudah pastilah rekodnya daripada 60 tahun yang lepas ada di negeri dan juga pusat. Tetapi Pakatan Harapan juga ada pengalaman, walaupun boleh kata hanya 22 bulan, tetapi mereka telah tahu bagaimana rasanya untuk mentadbir pusat, sebahagian daripada pusat. Kita turun ke bawah, kita bawakan, kita mendengar. Saya membuat pelbagai liputan, saya menyentuh, sebab saya sebenarnya tak berapa gemar sangat nak ikut calon ni kan, sebab saya tahu benda yang sama. Tetapi apabila kita bawa isu rakyat, sebagai contoh banjir, sebagai contoh peluang pekerjaan, ada juga anak-anak muda, bila saya gunakan Twitter saya untuk mencari tolonglah, macam ini last minute lah, tiba-tiba dia assign saya kan, pergi tanya anak muda kan, apa yang paling mudah ialah kita menggunakan Twitter. Jadi saya tanyalah, tolonglah anak muda bantu saya kan, siapa-siapa nak bercakap dengan Astro Awal ni boleh DM saya.
bolehlah saya ada jumpa dekat Lendu, 2 mahasiswa yang telah pun saya buat laporan, dan juga saya berjaya mendapatkan golongan miskin Tegar. Saya berjumpa dengan mereka dan bertanya harapan mereka, apakah visi mereka, apakah pandangan politik mereka, semua itu telah dilaporkan. Tetapi yang paling penting ialah anak muda kalau boleh tak nak pergi keluar Melaka. Mereka merasakan Melaka adalah tempat yang terbaik. Ini untuk anak jati Melaka. Tetapi adakah peluang pekerjaan, adakah sektor-sektor ekonomi sedia ada untuk Melaka ini mencukupi untuk menyajikan peluang pekerjaan untuk mereka? Itu yang saya bawa. Daripada situ pula kita akan kita akan jumpa adun ataupun calon-calon ini yang anak muda nak, ini yang golongan tua nak, ini yang kaum ini nak, kaum itu nak. Jadi mereka lah yang perlu mendengar suara ini untuk memastikan adakah mereka sebenarnya pilihan rakyat. Panas. Sepanas juga cuaca terik di negeri Melaka itu. Firdaus, saya lepaskan Firdaus dulu. Terima kasih kerana berkongsikan cerita dalam cerita pada hari ini. Terima kasih juga atas paparan Firdaus semalam yang berkongsikan cerita apalah erti jadi wakil rakyat jika miskin Tegar tidak terbela. Itu paparan yang kami bawakan. Anda boleh lihat semula di astroawani.com. Dari Melaka, saya nak ke Sarawak selepas ini. Tarikhnya kita tak tahu, tapi kita sudah bersedia kami di Astro Awani. Saya akan bersama dengan Jasmine Abu Bakar langsung dari Kuching selepas ini.